Hai, Assalamualaikum. So, berjumpa kembali bersama Cikgu Rosma. Okay, so untuk kali ini Cikgu Rosma akan membincangkan contoh bentuk soalan peperiksaan format QSSN. Okay, so biasanya kita akan ada peperiksaan pertengahan tahun, kan? Okay, so untuk kali ini Cikgu share soalan exam untuk bab 1 iaitu pola dan jujukan tingkatan 2. Okey, so kita lihat dulu bahagian B. So bahagian B ini dia hanya cara menjawab dia atau soalan dia agak simple dan murid-murid boleh skor. Okey, so kita lihat contoh yang mungkin ditanya. Okey, so 4 markah. Okey, so simple saja, nyatakan pola bagi setiap urutan nombor yang berikut. Okey, so masih ingat tentang pola, kan? Okey, so kita ni cikgu tak banyak, cikgu hanya bincang cara nak menjawab. Okey, apa pattern soalan yang akan ditanya dalam bentuk apa dalam peperiksaan. Okey, dan konten ataupun cara nak selesaikan tu very detail. Kena lihat topik pola dan jujukan video Cikgu Rosma yang lepas. Okey, so yang pertama, okey, so kita lihat yang pertama, basic dia semakin berkurang. Okey, tetapi adakah nilai berkurang tu dia banyak sangat, terlalu berbeza? Tidak. Okey, sudah hanya sedikit saja. Sebelum masuk itu ialah pola menolak. So cara menulis, okey, so cara menulis dia untuk menolak, okay, kita akan tulis menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Okey, menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Okey, kemudian yang kedua, beza yang kedua, nombor semakin berkurangan, okay, tetapi beza dia terlalu besar. Okey, 135 jadi 45, 45 jadi 15, 15 menjadi 5. Okey, so ini sudah tentunya ialah bahagi. So 135 bahagi 45, kamu akan dapat berapa? Okey, yang penting bagaimana untuk menulis pola. Okey, so ini ialah membahagi. Okey, so cara nak tulis, membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, ada beza Kalau membahagi dan mendarat, kita akan tulis nombor sebelumnya dengan apa? Membahagi nombor sebelumnya dengan apa? Okey, dan kita lihat yang ketiga. Okey, menambah, kan? Nombor bertambah, tapi bertambah terlalu besar. Okey, ada gap. So, bertambah ada 2 saja, sama ada tambah dan bahagi. So, yang ini mestinya ialah darab. Okey, so macam nak tulis mendarab. So, kita akan tulis mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, so macam nak tahu jawapan pola dia apa? Okey, so pola nak tahu pola dia apa, 57 kita bahagikan dengan 19. So, nanti you akan dapat dia sebagai 3. Okey, dan yang keempat, okay, so nombor bertambah, kan? 3, 8, 13. Tetapi pertambahan itu tidak terlalu besar. Maka pola ini semestinya ialah pola menambah. Okey, so berapa? 3 jadi 8, so menambah 5. So bagaimana menulis pola menambah 5? Okey, so cuba lihat. Menambah 5. Okey, so menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Okey, so cuba kamu lihat 1 dan 4. Menambah dan menolak, kan? So kalau menolak, tulis dulu nombor. Menolak 4 tetapi daripada nombor sebelumnya. Manakala menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Okey, so kalau membahagi dan mendarab nombor sebelumnya dengan berapa? So cuba lihat perbezaan kat sini. So cikgu nak highlight dekat situ. Okey, so inilah contoh. So sebenarnya tak susah, kan, nak jawab exam. So ini ialah contoh bagaimana soalan ditanya. Okey, bentuk macam mana. So kita lihat pula. Okey, bahagian B juga. Okey, padankan. So soalan boleh juga menjadi bentuk padanan. Okey, padankan jujukan nombor berikut dengan pola yang betul.
So just padankan, ambil pembaris dan garis. Okey, so yang pertama ni ialah menambah. Nombor semakin besar, so tambah atau darab. Tetapi nombor tak terlalu berbeza, so it should be tambah. So tambah berapa? 3, 6. So menjadi menambah 3. 6, 9 juga menambah 3. So mana kat sini menambah 3 pada nombor sebelumnya? Nampak tak? Yang ni kan? Bawah kan? Okay, so ambil pembaris. Okay, so kita pun garis. Okay, yang kedua. Okay, 3, 6, 12 semakin bertambah. Okay, semakin bertambah juga. Tetapi lihat pula nombor, dia pertambahan dia agak banyak. So itu ialah mendarab. Okay, so darab berapa sebenarnya? 3 kepada 6 darab 2. 6 kepada 12 darab 2. Okay, jika lihat soalan, the trick kamu dengan mendarab 3 dan mendarab 2. So tolong jangan bodoh, buat betul-betul. Okay, pilih jawapan yang betul. Sebelum kamu silap padanan, walaupun kamu nak buat yang bawah, tapi kamu silap terpadankan dia, so dia tetap jawapan yang salah. So tolong sayang markah adik-adik. Okey. Dan kemudian pada soalan B, pada ruang jawapan lengkapkan jujukan nombor. Okey, 2 markah. Lebih kurang juga simple kan? Okey, 11, 18, 25. Gap dia tak berapa banyak kan? So itu pola apa? 11, 18. Pola menambah 7. Betul? Okay, kita sembang yang kedua, betul tak? 18 tambah 7 dapat 25. Betul? Okey, so macam mana dapatkan kat sini? So awak kena tambah. Okey, kemudian macam mana dapat kat sini? So you kena tolak 7. Okey, so 11 tolak 7 akan dapat 4. Okey, so cara nak semak, betul tak 4 tambah 7 dapat 11? Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, so betul. Okey, dan 25 ni tambah 7, kamu akan dapat sebagai 32. Okey, nak semak jawapan tak ada masalah. Okey, betul tak 32 tambah 7 dapat 39? Ya, betul. Okey, so maka di sini ialah betul. Okey, so secara mudah kamu terus dapat full mark. Okey, masih lagi soalan B. Okay, bahagian B, soalan 3. Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan jujukan nombor atau bukan. Simple kan? Bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan. Okey, so betul tak? Yang pertama betul tak? Itu apa tu? Darab kan? Darabkan bahagi. Okey, cuba lihat. 1 titik perpuluhan, 2, 3 titik perpuluhan, 4 titik perpuluhan. Okey, so ambil je kalkulator. Okey, cuba bahagi 0.16 dengan 0.8. Okey, so dapat jawapan tak? Okey, so kita cuba bahagi. Okey, sifar perpuluhan 16 bahagi sifar per 8. So sifar perpuluhan 2. So ini ialah darab sifar perpuluhan 2. Cuba lihat betul tak? Kita cuba lagi. Sifar perpuluhan 6 darab dengan sifar perpuluhan 2. So dia akan dapat sifar perpuluhan sifar 3, 2. Okey, so ya. So kita bulatkan saja. Okey, kita lihat pula yang kedua. Lihat yang kedua. 1/2. Okey, 1/2 kita boleh tukarkan jadi sifar perpuluhan 5. Okey, kemudian 3/7 sifar perpuluhan 4 kita
5, 3. Okay, tolak 2. So, nampak tak? Tak ada pola kat situ kan? Okey, so tak ada pola kat situ, maka kita akan bulatkan. Tidak. Mudah bukan? Okey, so lain kali jangan takut untuk jawab soalan exam. Okey, seterusnya. Soalan B. Pada ruang jawapan, lengkapkan rujukan nombor. Okey, sama macam soalan tadi. So, kita kena lengkapkan. Okey, lihat nombor ini semakin berkurang. Okey, so bila ada dua nombor berturutan, cuba lihat beza. 43 dengan 35. Makin rendah kan? Makin berkurang. So, itu ialah tolak. Kita tolak berapa? 45 tolak 35, so kita akan dapat tolak 10. Okey, so 65 tolak 10, kamu akan dapat berapa? 55. Okay, kemudian semak, betul tak? 55 tolak 10 dapat 45. Okay, so macam itulah cara untuk kita dapatkan jawapan. Okay, 35 tolak 10, so jawapan dia 25. Okay, semak lagi, betul tak tolak 10? Ya, betul. Okay, so jawapan kamu dah betul. Okay, kemudian kita lihat bahagian C, 10 markah. Okay, dia ada A, B dan C. Soalan ini sebenarnya tak berapa mudah, bukan, tak berapa susah, tapi ramai murid juga takut. Okey, so cikgu cakap, jangan takut, kita practice make perfect. Okey, kita lihat apa yang diberi dan kita baca mengikut pola dan rujukan. Okey, so A, Raihana menyusun beberapa batang mancis mengikut suatu pola seperti ditunjukkan dalam berajah. So, soalan ini membawa atau memberikan kita 3 markah. Okey, so tahap yang pertama. Okey. Tahap yang kedua, dia macam sequence urutan. Okey, pola 1, pola 2, pola 3. Kemudian tahap 3. Okey, so apa soalan dia? Sekiranya pola tersebut diteruskan, berapakah bilangan batang mancis yang diperlukan bagi tahap ke-10? Okey, so tolong ingat, kalau dia bagi corak, okey, kamu cari berapa nilai. Okey, berapa ni? So dia kata batang mancis kan? So bilanglah batang mancis tu. Okey, contoh tahap pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so 8. Bila yang kedua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, so 11. Okey, bila yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, so pola itu kamu dapat pola turutan bilangan batang mancis berada ialah 8, 11, 14. So sebenarnya kita nampak pola dekat situ. Nampak tak pola tu? Okey, 8 kepada 11. Pola apa? 8, 9, 10, 11. So pola menambah 7. Okey, 11 kepada 14. 11, 12, 13, 14. So ini ialah pola menambah 3. Okey, so macam mana nak tentukan tahap ke-10 ialah T10. Okey, so jom kita senaraikan. Okey, so cara nak senaraikan, okey, tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai dapat T yang ke-10. Okey, so ini T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. So, mana T10? Ya, jawapan kamu ialah, okey, sebutan ataupun tahap ke-10 ialah 35 batang
mancis. So itulah jawapan dia. Okey, keluar bahagian B. Rajah menunjukkan satu rujukan nombor. Tadi dia bagi corak, sekarang dia bagi nombor. Okey, so kita lihat. 2, 5, 8, 11, 14. Okey, so apa soalan dia nak? Bentukkan generalisasi tentang pola bagi rujukan nombor itu menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, so kita cari pola dulu. 2, 5, 8. Okey, so tak banyak perbezaan menambah. Okey, bertambah tak banyak. So itu ialah pola menambah. Okey, so tambah 3, tambah 3, tambah 3. Tapi soalan kat sini bagaimana menulis dalam bentuk nombor. Okey, so paling ringkas. Okey, so soalan 3 markah. Tulis je tambah 3. So itu menulis dalam menggunakan nombor. Okey, dalam bentuk perkataan. Ingat dari perkataan, kalau menambah nombor kat depan ke nombor kat belakang? Menambah nombor sebelum dengan 3 ke menambah nombor 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, so yang mana satu? So jawapan dia menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, sekarang ungkapan algebra. Ingat tak macam mana nak buat ungkapan algebra? Okey, so macam mana nak buat? Okey, yang pertama ambil sebutan yang pertama. Okey, so apa sebutan yang pertama? Iaitu 2. Okey, apa pola? So pola dia ialah tambah 3. So kita ambil sebutan pertama, kita ambil pola dan kita hanya letak N di belakang pola. Kemudian kita koma, kita letak kat situ N sama dengan sifar 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Okey, so itulah dia cara menulis atau membentuk generalisasi menggunakan ungkapan algebra. Okey, sudah yakin nak jawab soalan exam? Okey, bagus. Okey, you are awesome. Okey, now soalan C. Ada menyusun betul-betul seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, so corak 1, corak 2, corak 3. So ingat apa hint tadi? Kita kena bilang. Okey, corak 1 berapa, corak 2 berapa dan corak 3 berapa. Okey, so apa soalan dia? Nyatakan pola bagi corak tersebut dan berapakah bilangan bentuk pada corak ke-10. Okey, so pola. Okay, so kita lihat. Yang pertama ada 2. Yang ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4. 9, 4. Yang ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, apa pola kat sini? Tambah 2. Okey, so pola kat sini tambah 2. So, pola dia sama ada, kalau dia tak beritahu nak tulis bentuk apa, so kamu boleh tulis bentuk nombor. Okey, tambah 2 ataupun tulis ayat menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, kemudian berapakah bentuk pada corak ke-10? Okey, nak guna senaraikan pun boleh. Okey, so kalau kamu senaraikan, tambahkan. Okey, tambah 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 dan T10. Okey, ataupun boleh juga menggunakan secara ungkapan. Okey, so apa generalisasi ungkapan algebra? Okey, sebutan pertama ialah 2. Pola ialah menambah
2 dan kita letak N. Okey, so dia nak sebutan ke-10. Okey, dia nak T10. Jadi kita gantikan N sama dengan 9. Okey, kita gantikan N dengan 9. Sebab dia kena tolak 1. So 2 tambah 2, 9, iaitu 2 tambah 18 akan dapat 20. Okey, so kita lihat jawapan dia. Ya. Okey. So T. Okey, so ini kaedah yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, so T10, 2 tambah 2 darab 9. Okey, kenapa cikgu tolak 1 kan? Dia sampai N9 saja sebab dia bermula dengan sifar. Okey, so dia bermula dengan sifar. Okey, so ingat saja kalau dia nak sebutan ke berapa. Okey, so kalau macam dia nak ke 10, kamu kena tolak dengan 1. Iaitu T10 kamu akan dapat 10 tolak 1. So kena cari, kena gantikan N dengan 9. Okey, so bilangan ke-10 ataupun corak ke-10 kita akan dapat nilai dia 20. Okey, so satu lagi contoh. Okey, contoh soalan C. Cikgu contoh yang kemungkinan boleh keluar, boleh ditanya. Okey, soalan ini berbunyi begini. Ali menyertai latihan skuad lumba basikal. Dia dikehendaki berbasikal setiap hari dengan jaraknya bertambah 3 km bagi setiap minggu berikutnya. Okey, sudah nampak pola diberikan bertambah 3 km bagi setiap minggu. Pada minggu ke-6, dia berbasikal sejauh 25 km. So, minggu ke-6 akan jadi T6 iaitu 25. Okey, berapa jauhkah Ali berbasikal pada minggu pertama? Okey, so kita dapat tahu kat sini pola dia ialah pola menambah 3. Okey, so cara yang paling simple, cikgu ambil kaedah menyenaraikan. Okey, so macam mana nak senaraikan? Okey, so T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okey, so 25. Okey, so 25 tolak 3. Okey, sudah dapat apa? 22. Betul tak? 22. Okey, 22 tolak 3, 19. 19 tolak 3, 16. 16 tolak 3, 13. 13 tolak 3, 10. Okey, so kita lihat dah. Kita simak betul tak? 10 dapat 3, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 20, 1, 2, betul. Dan tambah 3 ialah 25. Okey, so T1 berapa? Minggu pertama. Iaitu jawapan dia T1 ialah 10. Okey, kemudian dia tanya, minggu ke berapa Ali berbasikal sejauh 40 km? Okey, so jawapan dia, kita lihat T6 25. So kita guna kaedah senaraikan. T7, okey, tambah 3. Dan T8 tambah 3. Okey, kemudian 6, 7, 8. T9 juga menambah 3. Dan T10 menambah 3. Dah sampai belum 40? Belum. Okey, so kita buat lagi sekali, menambah 3. So kita dah dapat 40 km. Okey, so keberapa? Minggu keberapa yang tertulis di sini? Okey, so T11.
maka kita jawab minggu ke-11. Okey. So itu sahaja video untuk kali ini. Okey, so sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang. Kepada yang baru pertama kali menonton video Cikgu Rosma, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu supaya turut boleh digunakan bersama atau rakan-rakan di luar sana pun boleh belajar bersama adik-adik yang menonton. Okey, so sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Selamat maju jaya, selamat menjawab exam peperiksaan. Okey, semoga baik-baik saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.